So guys, selamat datang ke SRTV. So di video kali ini aku yang berkongsi mengenai apa yang telah dikecapi oleh Sabah FC setakat 4 perlawanan yang telah kita lalui dan seterusnya kedudukan terkini dan harapan kita untuk di perlawanan yang akan datang. So itu adalah benda-benda yang ingin aku sentuh untuk di video kali ini. Tapi seperti biasa guys, sebelum tu untuk anda yang belum subscribe SRTV, sila lakukannya sekarang. Kita cuba hit untuk mendapatkan 10K apabila berakhirnya saingan Liga Super musim ni. Itu harapan akulah kalau boleh. Jadi minta bantuan anda untuk subscribe dan juga share channel SRTV ini. Seterusnya untuk anda yang ingin menjadi member SRTV, anda boleh lakukannya juga, di mana pembayaran RM5 bagi tiap bulan. Anda boleh menggunakan emoji dan juga stiker yang berbeza daripada yang lain dan anda akan mendapat juga tag untuk berapa lama sudah anda menjadi member SRTV. Dan jangan lupa juga untuk menekan butang notifikasi agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian-perkongsian yang seterusnya. Jadi guys, ini adalah perbincangan secara apa orang cakap, freestyle sahaja, tidak mempunyai skrip. Aku cuma ingin share dengan kamu apa pendapat aku mengenai persembahan Sabah FC setakat ni dan bagaimana peluang kita sekali lagi untuk yang akan datang. Jadi aku akan share dengan kamu terlebih dahulu tentang 4 keputusan untuk Sabah FC minggu keempat. Aku tahu untuk pasukan lain ada sudah sampai ke minggu ke-6, tapi kita ada beberapa match yang ada satu match yang kena postpone, membuatkan kita kurang beberapa perlawanan lah. Jadi sewaktu pembukaan saingan Liga Super yang menentang pasukan KL City, away match seri 1 sama, seterusnya Kelantan 0-0, Melaka 1 sama, dan yang terkini adalah kita tumbang di SSI sebanyak 8 gol berbalas kosong. Minta maaf, video tempoh hari stiker di bawah ni aku letak 7-0. So aku tidak sedar, jadi minta maaf untuk video sebelum ni lah. Jadi itu adalah 4 perlawanan yang telah kita lalui guys, di mana bagi aku keputusan yang kita miliki itu agak mengecewakan. Sewaktu menentang perlawanan Kuala Lumpur tu amat meyakinkan lah untuk Sabah FC. Nampak macam ada satu aura baru untuk Sabah FC. Unfortunately bagi perlawanan tu, walaupun tampak baik persembahan kita, tapi ianya telah dibantutkan oleh kerana kad merah yang telah dilayangkan oleh Pelicanos pada perlawanan tersebut. Kalau aku katakan perlawanan tu kita nampak gayanya boleh memenangi perlawanan menentang KL City tempoh hari, tapi masalahnya kad merah sajalah. Dan aku membawa harapan persembahan sewaktu menentang KL City itu, di mana sewaktu menentang Melaka dan juga Kelantan, aku menganggarkan kita boleh memenangi perlawanan tersebut. Tapi unfortunately apa yang ditampilkan oleh Sabah FC agak mengecewakan, di mana hanya mampu untuk seri pada 2 perlawanan tersebut. Aku pernah katakan pada video sebelum ni, di mana ianya adalah merupakan 2 perlawanan yang penting untuk kita mengutip 3 mata bagi memperbaiki dan juga mempertahankan kedudukan kita at least di mid table. Unfortunately benda itu tidak dilakukan oleh Sabah FC. Kalau kita tengok dari segi reason yang lainnya, boleh ditekan yang ada pemain utama kita tidak turun pada perlawanan tu, ataupun pemain utama kita baru diturunkan tapi tidak pula berada dalam tahap fitness yang cukup tapi terpaksa digunakan, membuatkan keputusan tersebut tidak berjaya kita miliki walaupun kita beraksi di Stadium Likas pada perlawanan tersebut. Jadi a big miss opportunity yang telah dilakukan oleh tim kita ni lah, bagi again memastikan at least bagi aku paling buruk sekalipun 3 mata daripada 2 perlawanan home tersebut. Tapi sebenarnya aku menganggarkan 6 mata lah yang boleh dimiliki oleh Sabah FC, dan membawa terus kepada perlawanan terakhir Sabah FC di mana kita tewas 8-0 di SSI. Perlawanan ni kalau kita tengok dari segi persiapan, memang kita jika dibandingkan dengan JDT telah melalui 2 perlawanan at least sebelum menuju ke perlawanan menentang Sabah ni. Tapi Sabah selepas saja perlawanan menentang Melaka tu tolaklah perlawanan tidak ada, even perlawanan Piala FA pun tidak ada sepanjang cuti itu, dan terus melonjakkan kita ke perlawanan JDT, membuatkan bagi aku kita tidak mempunyai match fitness dan fizikal yang cukup bagus lah pada perlawanan tersebut. Tapi again we have no choice, pasal kita menghormati jadual yang ada lah sebenarnya. Dan aku tak tahu kalau ada logik untuk Sabah FC mempersiapkan stamina Sabah FC ini dengan mengadakan beberapa siri perlawanan persahabatan.
pada cuti tersebut. Aku tak tahu sama ada benda tu boleh dilakukan. Tapi kalau boleh dilakukan, bagi aku ianya patut dilaksanakan oleh Sabah FC. Jadi macam agak sayang jugalah kerana benda tu tidak dilakukan oleh mereka, menyebabkan kita terpaksalah menghadam keputusan 8-0 tersebut. Dan seterusnya, hasil daripada 4 perlawanan tersebut membawa kita kedudukan kita sekarang lah di tangga ke-10 guys. 4 perlawanan telah dilalui, 3 seri dan 1 kekalahan. Last aku tengok, aku tahu liga belum berakhir lagi, tapi last aku tengok kita berada di kelompok terbawah ni adalah pada tahun 4 tahun sebelum ni. 4 tahun sebelum ni. Sewaktu kita baru saja join saingan Liga Super, di penghujung saingan Liga Super tersebut, kita berada di kedudukan antara yang terbawah lah. Jadi kalau kamu tanya aku, agak lama sudah tidak memerhatikan Sabah berkedudukan di sini dan agak kecewa kerana kita berada di kedudukan tangga ke-10 sekarang ni. Disebabkan kecewa, kenapa? Pasal kita mempunyai peluang yang cukup bagus sebenarnya untuk berada at least dalam kelompok mid table, lebih kurang macam tu, 5, 6, 7 kedudukan lebih kurang macam tu lah. Jadi membuatkan untuk perlawanan yang akan datang ni akan menjadi sukar aku rasakan untuk Sabah FC, di mana 4 perlawanan seterusnya bakal dilalui Sabah FC adalah menentang Negeri Sembilan away match, Kuching home, Immigration away, dan seterusnya Selangor home match. So kalau kamu tengok dari segi result yang telah dilalui untuk pasukan negeri, untuk pasukan yang macam sepatutnya lah, pasukan kalau ikut season lepas, pasukan ni tidak berada di kedudukan yang betul, tapi mereka sekarang ni telah memberikan kebangkitan yang cukup kita tidak duga, lebih kurang macam tu. Contohnya macam Negeri Sembilan ni sekarang berkedudukan di tangga ke-7. Salah satu pencapaian yang bagus untuk mereka, dikenakan lagi persembahan waktu menentang JDT tempoh hari. Kuching pula, jika kita ceritakan Kuching, inilah merupakan tim yang kalau aku silap, ini adalah musim ketiga mereka di saingan Liga Super, dan mereka telah mendaki di kedudukan saingan Liga Super secara mendadak dengan perubahan corak permainan, perubahan pemain-pemain yang cukup sesuai dengan kelab ni telah sekali lagi membantu dan melonjakkan mereka ke tangga ke-4 sekarang ni lah. Dan seterusnya kita akan menentang Immigration. Aku boleh katakan perlawanan ini mudah untuk kita, tapi kena tengok juga Immigration berjaya mengikat Negeri Sembilan untuk perlawanan terakhir mereka 1-1 pada perlawanan tersebut. Ini adalah perlawanan home, jadi Sabah akan bertandang ke halaman Immigration. So adakah Immigration akan melakukan satu lagi kejutan pada perlawanan yang tersebut waktu menentang Sabah dengan menidakkan peluang Sabah FC untuk mendapatkan 3 mata? Dan of course perlawanan terakhir apabila Sabah FC akan menentang Selangor pula. Selangor bagi aku masih memandang Selangor ini merupakan salah satu top team lah dalam saingan Liga Super ni, kerana mereka pun berkedudukan di tangga ke-5 sekarang ni. Cuma apa yang menariknya untuk saingan Liga Super sekarang ni, keputusan tidak boleh dianggarkan based on tilikan sekarang ni, kerana seperti mana aku katakan, Immigration walaupun a bit struggle dengan beberapa perlawanan sebelum ni, Negeri Sembilan nampak meyakinkan pada musim ni, tapi tiba-tiba apabila kedua pasukan ni bertemu, aku sendiri menganggarkan Negeri Sembilan akan menang. Cuma Immigration berjaya mengikat Negeri Sembilan. Aku memandang juga dengan pasukan Kelantan sekarang ni, di mana Kelantan adalah merupakan satu tim yang patut diberi perhatian juga perlawanan ni, di mana telah memiliki sebanyak 1 kemenangan, 2 seri, 2 kekalahan di tangga ke-8 sekarang. Is a good standing lah untuk mereka jika dibandingkan dengan musim lepas. Tapi berjaya ditidakkan oleh PDRM sewaktu perlawanan menentang PDRM menentang Kelantan tempoh hari. PDRM menang 3-1 pada perlawanan tersebut, di mana kalau kita tengok PDRM sendiri pun a bit antara pasukan yang a bit struggle jugalah untuk mendapatkan kemenangan. So 3 result dia lebih kurang dengan Sabah lah PDRM ni. 3 sebelum menang ni lah, 3 seri, 1 kekalahan dan 1 kemenangan. So at least mereka berjaya mendapatkan kemenangan pada perlawanan yang boleh dikatakan mereka bukan favourite waktu menentang Kelantan United. So
ini adalah benda-benda yang agak rumit untuk kita katakan sekarang ni, pasal tim yang konsisten untuk beberapa perlawanan ni tidak juga boleh mendapatkan result yang tidak juga dapat meneruskan momentum mereka pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. So, kenapa aku katakan kongsikan benda tersebut? Kerana aku ingin bercerita mengenai Sabah FC. Kita struggle untuk menentang pasukan seperti Kelantan especially, tapi Kelantan ni walaupun tampak kuat, tapi mereka tewas kepada PDRM. Macam Negeri Sembilan pula tampak kuat tapi mereka tewas, tapi mereka diikat oleh immigration. Jadi di mana kedudukan kita sekarang ni, kerana di mana kekuatan kita sekarang ni, kerana buat masa ni kita belum lagi menentang mana-mana pasukan yang berada di bawah kita tanggal ke-11, 12 dan 13. So maksudnya aku kena tengok Sabah FC menentang pasukan yang berada di bawah kita, barulah kita boleh melihat di mana kekuatan kita. Maksud aku level kita di mana sekarang ni. Karena bagi aku, untuk beberapa siri perlawanan, 4 perlawanan yang kita telah lalui, nampak gayanya agak mustahil, agak sukar untuk kita menentang pasukan yang berada di atas kita. So kalau ini kita tidak boleh lakukan, aku mengharapkan pasukan-pasukan yang berada di bawah kita sekarang ni seperti Immigration, Penang dan juga DPMM, boleh kita dapat 3 mata daripada 3 tim ni, at least untuk mengelakkan kita lebih terjatuh jauh di saingan Liga Super ni. Sekali lagi dikenakan 4 perlawanan terakhir kita ni bagi aku cukup mencabar. Aku memerhatikan Kuching dan Selangor sebenarnya, di mana sini kita mungkin akan kehilangan 6 mata. Negeri Sembilan agak 50-50 bagi aku, tapi sekali lagi Immigration aku rasa kita boleh mampu untuk mendapat 3 mata. So adakah kita hanya mampu mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan ni? So ianya agak merisaukan aku dan ia agak merugikan kita lah, selaku penyokong setia Sabah FC yang ingin sekali melihat Sabah FC kekal bersaing di kelompok teratas di saingan Liga Super ni. Jadi kalau kita bincang dari segi masalah yang kita miliki terlalu banyak sebenarnya, baik dari segi persediaan pemain, baik segi formation yang digunakan. Lepas tu kita sendiri mempersoalkan siapa sebenarnya yang berada di technical area untuk memimpin Sabah FC. Adakah Alto Linus ataupun JP? Kerana sekali lagi Alto Linus tampak lebih aktif berada di technical area ni. Persoalannya, adakah JP ni hanya di assign as a head coach untuk mengisi kekosongan tersebut, tapi tidak bertindak as a kepala utama untuk Sabah FC. So itu adalah banyak benda yang dipersoalkan lah bila aku baca ruang komentar, komen-komen yang telah anda berikan. So which is very enjoyable dan bagi aku agak logik juga apa yang telah anda kongsikan. Jadi itulah dia guys perkongsian aku untuk kali ini, bercerita mengenai sekali lagi performance Sabah dan apa yang bakal dilalui oleh Sabah FC. Sekali lagi kita telah kerugian untuk 3 perlawanan permulaan Sabah FC ini, dan kemungkinan besar kita akan tercicir lagi mata untuk 4 perlawanan yang akan datang. So bagaimana pula pendapat anda mengenai perkongsian yang aku berikan ni? Adakah anda bersetuju dengan benda yang aku katakan? Aku letakkan di ruang komentar di bawah. Kalau anda tidak bersetuju sekalipun, sila letakkan pendapat anda. So bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.